لا إله إلا الله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan zakira wa ainan basira wa uzunan sami'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw kama qol. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menadah tangan ke hadrat Ilahi, memohon kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia hidayah serta taufiknya, dapat kita mengadakan lagi program untuk pengajian hadis An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menggunakan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin, ya, di mana dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin ini terdapat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh penulis kitab tersebut, iaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi kitab yang sangat baik untuk menjadi rujukan kepada umat Islam, yang mana telah pun ditulis dengan cantik, kemas dan selesa, dengan maknanya di dalam bahasa yang mudah difahami. Jadi tajuk kita pada kali ini, tuan-tuan, iaitu tentang hadis berkaitan kelebihan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan berselawat, iaitu pada muka surat 143. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki kitab ini, seperti ini antaranya, kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Jadi ini yang kitab yang telah dihadiahkan kepada saya oleh jamaah Masjid Jami' Kampung Tengah Keluang, Johor. Jadi bila saya tengok kitab ini, nampaknya alhamdulillah sangat baik dan mudah untuk kita sampaikan, untuk kita mengaji isi kandungnya, supaya dapat difahami oleh masyarakat Islam. Jadi tahniah kepada jamaah Masjid Jami' Kampung Tengah Keluang Johor yang telah bersama-sama mengikuti kelas ini sebelum daripada ini di masjid mereka. Jadi sekarang oleh kerana kita tidak berpeluang untuk mengadakan kuliah-kuliah di masjid dan di surau buat seketika, maka kita tak putus asa
untuk berkongsi ilmu yang telah ditulis oleh para ulama kita melalui kitab mereka dengan program seperti ini melalui channel-channel YouTube ataupun Facebook. Jadi ini juga satu bentuk dakwah. Jadi mereka-mereka yang terlibat di dalam menyediakan program dakwah ini, maka insya-Allah mereka telah menyumbangkan memberi sumbangan sama ada ideanya ataupun tenaganya, peralatannya dan sebagainya supaya majlis ini berjalan dengan baik. Tetapi maklumlah manusia masing-masing ada tugas yang perlu dilaksanakan. Jadi tahniah tuan-tuan yang dapat bersama berhadapan handphone ataupun laptop bersama saya pada tazkirah kali ini. Tahniah sungguh. Dan yang tak dapat bersama mungkin belum selesai kerjanya, maka bolehlah melihat kembali channel ini di YouTube, iaitu di Sahabat Al-Furqan. Begitu juga di Facebook, Muhammad Fuad, insya-Allah. Itu boleh dapat dilihat kembali rakamannya. Insya-Allah tuan-tuan. Baik. Jadi hadis berikut ni tadi nak menerangkan kepada kita tentang kelebihan membaca Al-Quran. Jadi tajuk ini ada pecahan dia, kelebihan membaca Al-Quran, kelebihan berzikir, kelebihan berdoa dan berselawat. Jadi saya telah pecahkan pun. Saya telah pecahkan. Kalau tajuk kuliah saya, pengajian hadis, iaitu pautan zikrullah, serinya dan telah pun selesai 5 siri, insya-Allah akan datang disambung siri yang ke-6, di mana program itu kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang berbentuk zikir-zikir, ucapan-ucapan yang boleh kita amalkan di dalam kehidupan kita. Itu kita pecahkan begitu. Jadi insya-Allah untuk petang ini pengajian kita tentang kitab ringkasan Riyadhus Shalihin, nak sebut tentang kelebihan membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab ini muka surat 143, kelebihan Al-Quran dan membacanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadaqallahul azim. Ayat 88 surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni ialah surah yang ke-17 dalam susunan Al-Quran. Dalam Quran kita ada berapa surah tuan-tuan dan puan-puan? Ada 114 surah. Surah yang pertama, surah Al-Fatihah namanya. Surah yang terakhir, 114 ialah surah An-Nas. Jadi antara surah pertama dan surah yang terakhir itu, kita melihat ada surah yang ke-17 namanya surah Al-Isra. Antara kisah dalam surah itu menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat yang ke-88 surah Isra, Allah berfirman, yang maksudnya, katakanlah yakni kepada mereka wahai Muhammad, demi sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berkumpul dengan tujuan untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkannya sama sepertinya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Okey. Saya dah baca ayat Quran itu tadi, ayat 88. Yang kedua, saya dah sebutkan makna ayat tersebut. Jadi ada orang yang boleh menangkap makna Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Oh, cukup dengan terjemahan dia sudah faham. Di samping itu, kita perlu mengkaji huraian ataupun tafsiran ayat tersebut. Contohnya, kenapa ayat ini diturunkan, kepada siapa diturunkan. Itu yang dikatakan Al-Quran dipelajari secara tafsiliyah, secara huraian yang mendalam. Jadi ayatnya pendek, satu ayat saja, yang maknanya, yang makna atau maksudnya, kalaulah
manusia dan jin berhimpun untuk mencipta suatu ayat atau satu surah seperti Al-Quran. Walaupun mereka berhimpun nak buat, nescaya mereka tidak akan mampu membina ayat-ayat ataupun surah yang secantik Al-Quran, yang sehebat Al-Quran. Jadi itu kalau kita dapat memahaminya. Maksudnya tidak akan berlaku jin dan syaitan ini tadi mendapat kejayaan untuk mencipta kitab yang hebat, ataupun bukan kitab, nak mencipta satu ayat yang hebat seperti mana ayat-ayat di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan seperti Taurat dan sebagainya. Jadi isunya dekat sini, masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian manusia tadi tidak mahu beriman kepada Al-Quran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud ayat itu, tuan-tuan. Jadi kita melihat pula apa yang dikatakan asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat 88 dalam surah Al-Isra. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi sekalian, Al-Quran ini yang kita lihat di dalam mushaf bermula daripada surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas, bukanlah itu susunan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita pelajari tafsiran hadis ini, tafsiran ayat-ayat Al-Quran, maka ulama telah membantu kita menyatakan bahawa ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan ialah ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang mula-mula diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat berkenaan amalan, perintah Allah supaya manusia membaca. Allah turunkan ayat itu kepada Rasulullah, suruh Rasulullah membaca, tetapi maksudnya juga ayat itu untuk umat Nabi Muhammad menitik beratkan amalan suka membaca. Jadi jelas tuan-tuan, satu daripada akhlak yang terbaik yang mula-mula Allah perintahkan kepada Rasulullah memberitahu kepada manusia ialah amalan membaca. Nabi pun telah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia. Jadi antara amalan yang berkait dengan akhlak ialah amalan membaca. Jadi ini penting tuan-tuan. Jadi kalau kita muhasabah diri dalam satu hari 24 jam itu, berapa lama masa untuk kita membaca? Kalau dulu kita zaman anak-anak sekolah, berapa banyak masa untuk kita membaca buku, untuk mencari kejayaan. Bila kita sudah zaman dewasa, keluar daripada alam persekolahan, sudah mula sebahagian manusia kurang membaca. Walaupun sebahagiannya lagi hebat membaca. Lagi kalau dah pencen-pencen, sebahagiannya memang kurang membaca. Tapi ada juga orang yang pencen lagi kuat baca Quran, kuat bacaan-bacaan kitab agama, membaca bahan-bahan agama. Tahniahlah kalau tuan-tuan antara orang yang bijak mengurus masa dalam seharian itu ada bahan agama yang kita baca. Sebagian orang mampu membaca surat khabar setiap hari. Sedangkan surat khabar itu beritanya belum 100% benar. Kerana surat khabar itu disampaikan oleh pemberita-pemberita yang terdiri daripada pelbagai bentuk pemberita. Itu sebagian manusia. Ada sebagian manusia pula rasa rugi, rasa tak selesa kalau dia tidak membaca Quran dalam tempoh satu hari. Maka ada yang membaca Al-Quran lepas sembahyang 2 muka surat,
Ada yang membaca satu muka surat umpamanya, ada yang sempat melihat maknanya supaya memahaminya. Itu bentuk-bentuk manusia, pecahan-pecahan manusia yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk kumpulan yang mana? Mudah-mudahan kita masuk kumpulan orang yang suka membaca bahan-bahan agama, bahan-bahan yang mendatangkan manfaat untuk peningkatan ilmu pengetahuan yang sahih, untuk meningkatkan keimanan kita dan sebagainya. Termasuklah membaca Al-Quran. Jadi kita kalau boleh jangan lagi membaca Quran semata-mata untuk mendapat pahala saja. Tetapi rebutlah untuk memahami maknanya satu ayat. Kalau rasa tidak puas dengan makna satu ayat, maka kita dalami tafsiran ayat tersebut. Sebab itulah pentingnya kita mendekatkan diri kepada para alim ulama atau bersama dalam majlis-majlis ilmu dalam penghayatan Al-Quran kita. Kita tak mahu sekadar membudayakan Al-Quran saja, tidak mencukupi. Dapat pahala bila kita berada dalam majlis membudayakan Al-Quran, bukan tak dapat. Baguslah itu. Tetapi kita nak yang lebih bagus lagi. Di samping kita baca Quran dan kita memahami makna Al-Quran. Sebab Al-Quran ini pembimbing kita. Nak dapat redha Allah, Al-Quran utama rujukan kita. Al-Quran bahan utama yang perlu kita hadapi, kita fahami. Sebab itu adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang mencari kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam sahaja, tuan-tuan. Tapi Al-Quran Allah turunkan untuk sekalian manusia. Siapa yang mengkaji Al-Quran, insya-Allah akan diberi taufik dan hidayah Allah, maka dia akan hidup menghayati ajaran Islam, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita duduk di depan majlis kita pada petang ini, tuan-tuan, kita niatkan juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar kita nak dapat ilmu, bukan sekadar kita nak dapat pahala saja, bukan sekadar kita nak meningkatkan iman saja, tapi kesemua tujuan kita belajar tadi kita himpunkan lillahi ta'ala. Aku belajar ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apakah asbab nuzul turunnya ayat 88 dalam surah Al-Isra'? Ini sebelum kita pergi jauh lagi, tuan-tuan, tentang kelebihan membaca Al-Quran. Kita fahami dulu perkara ataupun ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang dipanggil ulumul Quran. Ulumul Quran itu artinya ilmu-ilmu yang kita kena pelajari berkaitan dengan Al-Quran. Seperti kaedah membacanya dengan hukum tajwid, seperti kaedah memahaminya maksud ayat-ayat tersebut, begitulah juga tafsiran ayat dan kemudian nanti pengajaran daripada ayat-ayat Quran yang kita pelajari. Inilah yang dikatakan sebahagian daripada ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi satu daripadanya ialah asbab nuzul. Kenapa ayat 88 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebabnya ialah Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata kepada Nabi SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Jadi Ibnu Abbas datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia berkata bahawa Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Ibnu Abbas telah berkata bahawa Nabi didatangi oleh Salam bin Miskam bersama dengan orang-orang Yahudi yang lainnya. Jadi ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata ada orang Yahudi datang kepada Nabi. Yahudi itu bernama Salam bin Miskam. Nama baik, tuan-tuan. Salam. Salam kan nama yang baik. Artinya menyerah diri ataupun sejahtera. Ini nak gambarkan tadi. Orang kadang-kadang manusia itu namanya bagus.
sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan kehidupannya. Ada manusia nama itu kadang-kadang jelek, namanya tidak bagus, tetapi perangainya bagus. Itu pelbagai bentuk manusia. Jadi Salam bin Miskam bersama orang Yahudi datang kepada Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Miskam? Kata Salam, bagaimana kami dapat mengikutmu? Bagaimana kami dapat mengikutmu? Yakni mengikut Nabi Muhammad. Sedangkan kamu meninggalkan kiblat kami. Ini ketika Nabi berdakwah kepada sebahagian orang Yahudi di saat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, diutuskan untuk menyampaikan dakwah. Dan dakwah itu bukan hanya dakwah kepada orang Arab saja, tetapi kepada bangsa Yahudi juga yang ada di saat itu. Ini bezanya baginda Nabi SAW kerana berdakwah kepada sekalian bangsa manusia. Bukan seperti Nabi Musa untuk bangsa Yahudi Israel sahaja. Untuk orang Arab tidak. Tapi untuk Nabi SAW berdakwah untuk sekalian manusia. Jadi orang Yahudi ini, iaitu Salam bin Miskam ni tadi menyatakan bagaimana kami nak mengikut ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan kamu Nabi Muhammad meninggalkan kiblat kami. Apa kiblat mereka di saat itu? Kiblat mereka ialah Masjidil Aqsa. Kiblat mereka Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ni terletak di Palestin. Yang hari ini orang Yahudi mendakwa itu adalah bumi untuk mereka. Sebab mereka membaca Al-Quran. Di dalamnya disebut, Palestin itu disebut sebagai tempat adanya Nabi Musa AS menyampaikan dakwah. Dan di situ adanya masjid, bukan masjid, maknanya tempat rumah ibadah untuk mereka. Ketika sebelum Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, khususnya kepada Nabi Musa AS. Jadi kata Salam bin Miskam, orang Yahudi itu lagi tadi, apa yang kamu bawa susunannya tidak bagus, tidak seperti Taurat. Jadi mereka menyatakan Al-Quran itu susunannya tidak bagus, tidak seindah, tidak sebagus kitab Taurat. Itu anggapan mereka. Jadi mereka menuduh Al-Quran ini tidak bagus susunannya. Okay. Jadi mereka Salam bin Miskam ni tadi bersama orang Yahudi, mereka mengugut akan mencipta satu ayat ataupun satu kitab seumpama Al-Quran. Jadi maksudnya mereka menganggap Al-Quran itu kitab buatan manusia yang boleh dicipta oleh manusia sama sepertinya. Jadi Allah tidak membenarkan. Bukan tidak membenarkan. Maksudnya Allah menurunkan ayat ini nak menyatakan bahawa dalam ayat itu tadi, kalaulah manusia dan jin berkumpul untuk mencipta seumpama Al-Quran, la ya'tuna bimislih, mereka pasti tidak akan dapat menciptanya seindah Al-Quran. Jadi mereka boleh bercakap dalam bahasa Arab kerana Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Mereka mampu nak mencipta, tetapi tidak sempurna seperti mana indahnya Al-Quran. Contoh sajalah tuan-tuan, kita tengok indahnya surah surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap akhir ayat itu, ada 4 ayat dalam surah Ikhlas, semua ke hujungnya ada huruf ada huruf dal. Qul huwallahu ahad, hujungnya ada huruf dal. Allahus samad, hujungnya ada huruf dal. Lam yalid walam yulad, hujungnya ada huruf dal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hujungnya ada huruf dal. Indah ciptaan Allah. Yang kedua, kita tengok contoh surah An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas. Hujungnya kalimah an-nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hujungnya ada kalimah alif dan sin. Nun alif sin. Indah. Dan sampai hari ini kita baca surah Ikhlas, kita baca surah An-Nas umpamanya dan surah-surah yang lain, kita tidak merasa jemu. Qul a'udzu birabbin nas. Cuba kita minta orang Melayu kita buatkan ayat. Hujungnya ada perkataan, kalau nas itu maknanya manusia, cuba buatkan ayat hujungnya perkataan manusia. Buatlah 5 ayat, 4 ayat umpamanya. Apa terjadi? Ini tuan-tuan, kita buka minda. Kita orang Islam yang beriman. Kena fikir tentang hebatnya Al-Quran. Jadi orang Yahudi menganggap Al-Quran itu ciptaan manusia biasa, ciptaan Nabi Muhammad. Sedangkan dia datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum ila akhirih. Allah cabar orang-orang yang bukan Islam tadi mencipta ayat Quran. Kalau mereka rasa ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka Allah cabar datangkan contoh seperti Al-Quran. Jadi dalam ayat itu tuan-tuan menjelaskan kepada kita sebagai orang Islam, jangan ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Jangan ragu-ragu terhadap hukum hakam dalam Quran. Jangan ragu-ragu tentang akhlak umat Islam yang beriman. Jangan ragu-ragu tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam yang kita ketahui rukun-rukun tersebut. Bila Rasulullah menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu suatu kewajipan ke atas setiap orang Islam, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyatakan 3 ilmu yang dikatakan ilmu fardu ain yang mesti dipelajari oleh setiap orang Islam. 3 ilmu itu, yang pertama ilmu akidah atau dipanggil ilmu tauhid atau dipanggil ilmu kalam. Yang kedua ilmu ibadah yang dipanggil juga ilmu syariat Islamiah. Dan yang ketiga ilmu akhlak atau dipanggil ilmu adab. Ini 3 ilmu sangat penting dalam kehidupan setiap umat Islam. Ambil perhatian. Ketiga-tiga ilmu ini perlu kita pelajari dan kita fahami. Ini antara ilmu-ilmu yang membawa kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Yang Allah rahmati kamu. Jadi itu sebab kenapa ayat 88 diturunkan oleh Al-Quran yang kita menghadapinya pada hari ini dalam ayat yang pertama dalam membicarakan tentang kelebihan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, apa huraian daripada ayat ini? Jadi dalam ayat ini bila kita belajar tafsirnya, yang pertama kita boleh katakan Allah turunkan nikmat begitu banyak kepada manusia. Nikmat yang kita nampak, nikmat matahari, adanya cahaya matahari boleh mengeringkan pakaian. Nikmat cahaya bulan, nikmat pokok-pokok yang berbuah, nikmat pokok-pokok yang berbunga, cantik pandangan mata, pokok-pokok yang berbuah, kita dapat makan buah-buahan yang sedap-sedap. Nikmat gunung ganang, nikmat lautan, air yang biru, pelbagai nikmat. Termasuk nikmat yang ada pada diri kita, sekurang-kurangnya fizikal kita yang sempurna. Ada mata, telinga, hidung, kaki, tangan dan sebagainya. Banyak nikmat tuan-tuan. Kalau kita, dalam Quran Allah sebut apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan terhitung satu persatu. Allah sendiri beritahu kita terlalu banyak nikmat yang Allah beri. Sebab itu kita perlu syukur kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita mengucap Alhamdulillah dan kita yakin segala apa kebaikan yang kita dapat itu semua nikmat daripada Allah. Atas usaha kita dengan izin Allah, Allah kurniakan nikmat tersebut. Itu akidah kita bahawa nikmat Allah itu dan nikmat-nikmat Allah terlalu banyak untuk kita, maka sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita masuk dalam ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya, bagaimana kita nak bersyukur kepada Allah? Tentu ada dia punya kaedahnya. Dalamilah ilmu tauhid supaya benar-benar kita menjadi orang yang bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat kenabian, ya ini untuk memberi penerangan tentang Islam. Antara banyak-banyak nikmat itu, maka kita dapat cari satu demi satu, maka kita jumpa. Nikmatnya kita bila Allah utuskan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nabi Muhammad dapat menerangkan isi kandung ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Nabi menerangkan kepada sahabat-sahabat di saat itu. Sahabat-sahabat kemudian menerangkan kepada pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya terus menyampaikan ilmu Islam itu kepada pengikut-pengikutnya lagi. Dan turun-temurun ilmu dakwah yang dibawa oleh Rasulullah itu telah disampaikan kepada alim ulama. Sampai hari kiamat nanti insya-Allah para alim ulama masih ada yang bertugas menyampaikan dakwah Islam. Itu istimewanya. Kita katakan antara nikmat yang terbesar bila Allah kurniakan, utuskan Nabi Muhammad. Syukur kepadamu ya Allah, dengan usaha Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam, hari ini kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah Maha berkuasa, kita kenal Allah Maha penyembuh segala penyakit manusia dan sebagainya. Kekuatan iman kita bertambah bila kita memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Sekali-kali jangan ada dalam hati kita benci kepada Al-Quran. Satu huruf pun kita tak boleh benci. Kita buang daripada ayat-ayat Al-Quran. Satu huruf pun tak boleh tuan-tuan. Apalagi satu hukum yang sudah qat'i, yang Allah katakan. Dalam Al-Quran Allah sebut, sesungguhnya darah itu najis, arak itu najis, minum arak itu termasuk perbuatan dosa besar, berzina, merompak, rasuah, berjudi, mengumpat dan sebagainya. Banyak larangan-larangan Allah tentang hukum-hukum hakam Allah dalam Al-Quran. Kalau arak sudah dikatakan haram, itu lebih besar daripada manfaatnya. Minum arak hukumnya haram, qaliluhu wa kathiruhu. Minum sedikit ataupun banyak tetap haram kalau namanya arak. Jangan kita pandai-pandai nak tukarkan jadi halal pula. Wal-yazbillah. Inilah kelemahannya sebagian umat Islam. Berani meletakkan hukum hakam yang tidak menepati dengan syariat kerana mereka gagal memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita mengkaji lagi di awal-awal surah Al-Baqarah, di sana Allah sebutkan kumpulan manusia, ada yang Muslim, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik. Adakah kita dah mengkaji ni tuan-tuan? Siapa itu orang kafir? Siapa itu orang musyrik? Siapakah orang Muslim? Siapakah orang mukmin? Siapakah orang munafik? InsyaAllah bila kita adakan masa untuk kita mengkaji, ya Allah, banyaknya ilmu Allah. Nak jadi orang Islam yang Muslim sempurna. Bagaimana nak jadi orang Islam yang sempurna? 5 rukun Islam perlu dijaga. Mengucap 2 kalimah syahadah. Perlu betul syahadahnya. Solat 5 waktu perlu cukup solatnya.
berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Ini rukun Islam. Kena belajar, kena faham dan hayati dalam kehidupan. Nak jadi orang Muslim yang beriman penuhnya, kena kuasai 6 rukun iman. Kita nak jadi orang Muslim yang mukmin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kita tak mahu jadi Muslim yang asi, Muslim yang terus melakukan maksiat. Kita berusaha nak jadi Muslim yang mukmin, yang sempurna iman kita. Tak dapat tidak perlu kepada pengajian. Perlu kepada pengajian, kepada ilmu-ilmu yang tersebut. Jadi bila kita mengkaji, kita balik semula dalam topik kita, nikmat-nikmat yang besar, satu daripadanya ialah bila Allah turunkan Nabi Muhammad untuk memberi pencerahan terhadap isi kandung ajaran Islam. Oleh itu kata Allah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul, فَخُذُوهُ. Kamu kena ambil, kamu kena terima. Jangan sekali-kali kamu tolak. Ambil dulu. Tak mampu buat, lain cerita. Jangan kita menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wama nahakum, dan apa-apa yang Rasulullah tegah, fantahu, tinggalkan. Yang ditegah, tinggalkan. Kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Dua perkara itu. Kita kena ambil apa yang diajar oleh Rasulullah. Mampu buat ke tak mampu, itu cerita lain. Kalau Nabi setiap malam, qiyamul lail, tahajudnya, zikirnya, kita mampu tak buat setiap malam? Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau tak mampu, barangkali seminggu sekali. Tak mampu, barangkali sebulan sekali. Tak mampu juga setahun sekali. Tak mampu juga barangkali seumur hidup sekali. Contoh. Jadi kalau kita hitung, ya Allah, subhanallah, banyaknya sunnah-sunnah Nabi yang sepatutnya kita ikut. Daripada celik mata kita, Nabi dah ajar kita baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami seketika. Waktu kita tidur, dikatakan kita dalam keadaan kematian yang kecil. Baca doa. Sampailah nak tidur balik pun Islam ajarkan melalui Rasulullah. Baca doa untuk tidur. Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma, ya Allah, bismika, dengan nama engkau, ahya wa amut. Aku dihidupkan dan aku dimatikan. Itu contoh, tuan-tuan. Sunnah-sunnah Nabi. Dulu anak-anak kita semasa di tadika, alhamdulillah hafaz doa-doa. Tadika pasti, taniah guru-guru pasti yang bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah Islamiah kepada anak-anak kecil, daripada kecil lagi. Taniah. Walaupun barangkali kehidupan tidak begitu selesa, tapi ganjarannya di sisi Allah insya-Allah sangat baik. Taniah. Jadi balik semula tadi, nikmatnya adanya Nabi, tuan-tuan. Bahkan Nabi kata Nabi, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kamu adalah ashabi. Kamu semua sahabat-sahabat aku. Lalu sahabat bertanya, siapakah kawan-kawan kamu, saudara kamu yang kamu suka, yang kamu cintai, yang kamu rindui, wahai Rasulullah? Maka orang ataupun saudara Nabi yang Nabi rindui, yang Nabi sukai, iaitu mereka-mereka yang beriman, yang sanggup melaksanakan ajaranku, mengikut ajaranku, walaupun mereka tidak nampak aku, kata baginda Nabi SAW. Siapa mereka? Jadi dalam hadis itu maksudnya, tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk
kita umat Nabi Muhammad yang tak nampak wajah Nabi. Tapi kita yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatamul anbiya wal mursalin. Rasul, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ialah Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kita mengakui dengan syahadahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang maknanya dan aku bersaksi bahawa kami Muhammad pesuruh Allah. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah min zalik. Jadi betulkan syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jangan disalahkan sebutannya itu tadi. Jadi ini dengan adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hari ini beriman kepada Allah, kita beriman dengan azab neraka, kita beriman dengan hari kiamat, kita beriman dengan datangnya Dajjal, seorang makhluk yang Allah izinkan dengan kuasanya untuk melakukan sihir kepada manusia, supaya manusia beriman kepadanya sebagai Tuhan. Ini kita bimbang tuan-tuan, ulama-ulama Indonesia kita ramai yang menyebut, ustaz-ustaz di Malaysia juga ada yang mula menyebut-nyebutkan tentang Dajjal, kedatangan Dajjal itu bagaimana. Jadi Dajjal itu hak, benda yang akan berlaku. Telah disampaikan juga oleh baginda Nabi. Tetapi sebelum datangnya Dajjal itu, ini yang kita bimbang. Adanya manusia-manusia yang beriman, yang percaya, yang mengikut tunjuk ajar daripada Dajjal ini untuk melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi kita tak mahu begitu tuan-tuan. Maka Nabi ingat kepada kita, berpesan kepada kita, ingat besok bila Dajjal turun, 1/3 penduduk dunia akan mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Sedangkan di dahinya tertulis perkataan kafara yang bermakna kufur. Maksudnya yang engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi 1/3 manusia percaya Dajjal itu sebagai Tuhan. Termasuk sebahagian umat Islam yang tidak memiliki kefahaman Islam yang lurus. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus, iaitu jalan ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam sejak dari Adam sampai ke Nabi Muhammad, ajaran Islam tak pernah bengkok, tak pernah rosak. Yang rosak ialah umat yang menganut agama Islam kalau mereka tidak benar-benar mengikut ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi nak tahu ajaran Islam yang sebenarnya ataupun tidak, Nabi juga telah menjelaskan, ikutlah ajaran Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menafikan hak-hak Al-Quran, kebenaran Al-Quran sebagaimana yang didakwa oleh bangsa Yahudi tadi tuan-tuan. Itu nikmat yang pertama. Adanya Rasul ataupun Nabi yang Allah utuskan, itu satu nikmat antara nikmat yang besar untuk kita. Sayangilah Rasul dengan berselawat kepada baginda. Sayangilah Rasul untuk berusaha melakukan ibadah supaya dapat syurga Allah. Sebab Rasul dah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga kata Allah, kecuali yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapakah yang enggan masuk syurga wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa abah. Siapa yang mentaati ajaran aku, itulah yang akan masuk syurga. Dan siapa yang enggan mengikut ajaranku, itulah yang enggan masuk syurga. Bukan tak dapat syurga, tetapi tidak mahu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman ini ada sebahagian orang Islam. Fahaman ini ada di dalam sebahagian fahaman orang Islam yang tidak benar-benar
mengikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayuhlah kita, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah, siapkan diri kita untuk bersama-sama dengan jamaah mereka-mereka yang berusaha mengkaji makna ayat Al-Quran supaya kita dapat nikmatnya penghayatan Al-Quran dalam kehidupan kita, kita akan rasa nikmatnya. Bagaimana orang-orang yang mati syahid, mereka merasa nikmatnya kematian syahid itu. Sehingga kan dinyatakan orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Nikmatnya mati syahid digambarkan mereka sanggup 10 kali mati syahid. Mati syahid hidup lagi, mati syahid lagi hidup lagi, sanggup sampai 10 kali kematian mati syahid bagi orang yang memahami nikmatnya mati syahid. Tanda mereka mati syahid ini, tuan-tuan, waktu mereka mati tadi wajah mereka senyum. Itu satu daripada tanda mati syahid. Wajah yang senyum. Sebab apa senyum? Sebab mereka sudah dibukakan sedikit pandangan kenikmatan syurga untuk mereka sebelum mereka dicabut habis nyawanya. Mereka sudah diberikan pandangan sedikit nikmatnya syurga. Jadi mudah-mudahan kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita nak menjadi manusia yang terbaik, yang sesuai dengan tajuk yang akan kita bincangkan di sini. Itu nikmat yang pertama antara yang nikmat yang paling besar di sisi Allah kepada manusia. Nikmat adanya Nabi utusan Allah. Banyakkan berselawat kepada Nabi, tuan-tuan. InsyaAllah kita dapat jadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada manusia iaitu Al-Quran. Kerana apa? Kerana dengan Al-Quran manusia kenal Allah. Dengan Quran manusia takut dengan azab Allah. Dengan Al-Quran manusia bertambah ilmu, dan ilmu itu bukan hanya untuk kehidupan di akhirat saja, tetapi ilmu yang ada dalam Quran juga sesuai untuk kehidupan manusia dalam kehidupan duniawi. Sebab tu kita kena dalami maksud Al-Quran. Kita akan rasa nikmatnya. Bagaimana Al-Quran itu membimbing kita. Dalam Quran banyak menegur kita, memberi pengajaran kepada kita. Dari segi hukum hakamnya, dari segi kita berdoanya, ilmu-ilmu tentang larangan Allah, perintah Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dalam Al-Quran itu yang telah saya katakan banyaknya 6,666 ayat dan disetujui oleh almarhum Dr. Wahab Zuhaili. Daripada 6,666 ayat itu boleh dibahagikan kepada 1,000 kisah-kisah umat dahulu. 1,000 kisah-kisah umat dahulu yang perlu dijadikan tauladan. 1,000 perintah-perintah Allah. 1,000 larangan-larangan Allah. 1,000 janji-janji baik syurga Allah. 1,000 janji-janji neraka azab Allah. Sudah 6,000. 500 hukum hakam Allah dalam Al-Quran. 650 tambah 6,600, 100 ayat-ayat doa dan 66 ayat-ayat nasah dan mansuh. 6,666 ayat. Jadi siapa yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini, insya-Allah ilmunya bertambah, lebih-lebih lagi ilmu tentang ketuhanan. Ilmu persiapan untuk hidup bahagia di akhirat nanti. Itu nikmat yang kedua. Sebab apa? Al-Quran itu sebagai nikmat yang kedua kerana Al-Quran ini tadi pelbagai manfaat. Sebagai pembimbing manusia, sebagai hiburan kepada orang beriman, sebagai penyembuh penyakit-penyakit fizikal dan rohani, dan sebagainya. Jelas seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sebahagian daripada ayat Al-Quran itu shifaa'un, menjadi obat, menjadi penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan ayat Al-Quran ini juga bukan untuk dipakai menjadi penawar untuk orang Islam saja. Kita boleh merawat orang yang bukan Islam dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak salah. Sebab Allah dah janji Al-Quran itu untuk sekalian manusia. Bukan hanya untuk orang Islam saja.
Dan ayat lain Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang membawa maksud, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran. Az-zikra di situ maksudnya Al-Quran. Dan kami yang akan menjaga kemuliaan Al-Quran. Hari ini kita dah terbukti tuan-tuan. Allah menjaga Al-Quran. Sedangkan Al-Quran diturunkan sejak zaman Nabi 1400 tahun lebih yang dahulu. Allah janji akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Seandainya ada mashaf Al-Quran yang diselewengkan, yang ditokok, yang ditambah, maka Allah beri ilham kepada para ulama kita menyedari akan usaha jahat orang-orang mereka itu. Seperti hari ini kita dah boleh jumpa dalam Quran yang dicetak tadi, ada ayat-ayat yang dibuang daripada mazhab yang asal. Contohnya ayat yang berkaitan dengan orang Yahudi. Jadi jumlahnya sudah tak sampai 6,666 ayat. Ini kalau kita tak dampingi Al-Quran, kita tak tahu. Barangkali nanti generasi kita ada yang akan membaca Al-Quran. Di luarnya perkataan Alkitab. Mulanya dengan surah Al-Fatihah. Sama macam Quran yang ada pada hari ini. Tetapi bila disemak-semak terdapat tambahan surah. Antaranya seperti surah Al-Muslimun. Yang mereka tambahkan. Selain daripada penulisan-penulisannya yang dibuang beberapa kalimah yang dapat dikesan oleh para ulama kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak mengamati Al-Quran, kita takut bila kita tak bersahabat dengan Al-Quran, maka takut kita terbaca ayat-ayat Al-Quran daripada cetakan-cetakan yang salah. Itu tuan-tuan. Jadi Al-Quran itu kenapa dia dikatakan nikmat yang terbesar untuk manusia? Satu lagi daripadanya ialah Al-Quran mencakup kaedah-kaedah yang penting. Al-Quran itu juga benar dari segi hukum-hukumnya, benar dari segi hikmahnya, benar dari segi etika yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Peraturan daripada Allah. Bumi ini milik Allah, bukan milik manusia. Zalim orang yang mengaku negara ini negara mereka. Dan dia cuba menawan rakyat. Tapi kita fahamkan bumi kita ini milik Allah. Manusia ditanggungjawabkan untuk menjaga, mengimarahkan bumi. Oleh itu imarahkanlah bumi dengan syariat Allah. Dengan mengekalkan syariat Allah. Melaksanakan syariat Allah. Bukan kita cuba menyekat-nyekat syariat Allah. Jadi hari ini banyaklah isu-isu. Azan dah tak boleh berkumandang dengan kuat di sebahagian tempat. Kononnya mengganggu masyarakat. Mengganggu orang kafir yang nak tidur. Padahal orang kafir itu makhluk Allah juga. Orang Islam makhluk Allah juga. Disuruh bangun pagi mengingati Allah. Tapi kadang-kadang kita melemahkan kekuatan syariat Islam, kita memberi laluan kepada pandangan-pandangan yang bukan Islam. Na'udzubillah. Ini antara perkara isu-isu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Tapi kalau kita benar beriman kepada Al-Quran, jelas di situ Al-Quran memang sangat membimbing kepada kita. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, cintai Al-Quran. Sebagai tanda kita cinta Rasul. Sebagai tanda kita cinta Nabi. Kita tak nak kita duduk dalam majlis selawat-selawat Nabi. Tapi Al-Quran kita tak rajin juga membaca. Rugi. Rugi kalau kita manusia yang panjang umur tapi tak rajin baca Quran. Jadi ayolah tuan-tuan, saya memberi peringatan kepada diri saya dan juga saudara-saudara saya yang berada di depan handphone ini ataupun di depan laptop atau yang akan mendengarnya selepas daripada ini. Mudah-mudahan kita Allah pilih. Allah pilih kita jadi ahlullah, iaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran ini nikmat antara nikmat-nikmat yang terbesar daripada Allah. Kita takut bila Allah tarik nanti. Satu masa nanti la yabqal islamu illa fismihi wa la yabqal qur'anu illa fi rasmihi.
Kita takut nanti satu zaman Quran ni dah tak kekal dah. Tak ada orang lagi yang nak baca Quran. Sekarang ini balak-balak yang besar masih ada lagi yang tak diturunkan oleh Allah selagi ada orang yang beriman. Antara sifat orang beriman itu orang yang membaca Quran. Cuba kita tengok tuan-tuan. Negara-negara lain yang ada umat yang beragama Islam. Kita tengok Indonesia. Satu-satunya negara yang banyak umat Islam. Banyak umat Islam. Bila banyak umat Islam, jauh beza di bilangan dengan kita umat Malaysia. Kita percaya umat Islam di Indonesia lebih ramai yang membaca Al-Quran daripada umat Islam di Malaysia kita. Pernah satu laporan kajian yang telah dibuat oleh seorang doktor. Rakyat Malaysia ni 20% saja yang membaca Al-Quran. Dipecah-pecah, saya dah tak ingatlah, dipecah-pecahkan yang baca Quran 20%. Kalau ditengok pada taman pula, sesebuah taman, berapa orang saja bilangannya tadi yang di taman-taman itu membaca Al-Quran. Belum cerita sembahyangnya. Masya Allah. Inilah yang kita kena kaji. Pentingnya Al-Quran dalam hati kita. Walaupun mungkin kita tak dapat menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi ada ayat-ayat yang kita hafal sedikit-sedikit. Kita tak nak. Bila Nabi bersabda, Innallazi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'ani kal baitil kharib atau kama qala. Sesungguhnya orang yang tak menyimpan sedikit ayat-ayat Quran dalam jiwanya, seumpama rumah yang usang, hampir roboh, tak ada manfaat, tidak ada kekuatan untuk manusia. Itu perumpamaan Nabi. Apa kita kalau ilmu agama, ilmu akademik kita pandai, tinggi, kita dipanggil tuan, kita dipanggil bos, pengarah itu pengarah ini, ketua itu ketua ini, contoh. Tetapi ilmu Islamnya kita ke mana? Bila datang saat-saat kuncu-kuncu Dajjal ini hari ini, yang jelas bercanggah dengan ajaran Al-Quran, sebagian umat Islam mengikut kuncu-kuncu Dajjal ini, mengikut akhlak-akhlak Dajjal ini. Jadi kita sekarang berfikiran buka, tuan-tuan. Kalau orang sana, kumpulan sana katakan itu satu kumpulan yang jahat nak bunuh umat Islam. Kumpulan satu lagi mengatakan tidaklah, itu propaganda saja. Kenapa kita tidak buka fikiran kita? Mau menerima? Adakah setiap yang disampaikan oleh orang Islam itu benar 100%? Yang disampaikan oleh orang kafir itu tidak benar 100%? Ini sepatutnya kita gunakan akal kita. Afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala tubsirun. Tidakkah manusia mahu berfikir? Tidakkah manusia mahu melihat bagaimana kejahatan Yahudi yang sentiasa berusaha untuk menzalimi umat Islam sampai tahap membunuh umat Islam. Na'udzubillah min zalik. Kita belajar sejarah Islam. Kita belajar sejarah negara kita. Sejauh mana kita belajar kisah-kisah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi dan Nasara. Allah dah sebut lan tarda ankal yahudu walan nasara. Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan reda kamu dengan agama kamu Islam. Allah dah beritahu kita. Tapi kenapa kita hari ini sebagai manusia tidak celik akal lagi? Yang kita nampak kebaikan musuh-musuh Allah ini, bahkan kebaikan umat Islam sendiri sebagiannya kita menafikan. Wal'yazubillah. Allahu Akbar. Sedih kita melihat umat Islam hari ini, tuan-tuan. Islam dengan Islam, antara kita umat Islam sudah mula dipergaduhkan oleh orang Islam sendiri. Orang yang dulu kita bergaduh dari segi politik, hari ini umat Islam kita dah mula nampak, belum lagi berperang. Kita kata bukan bergaduh, bertumbuk dan sebagainya, tetapi silaturahim antara kita umat Islam sudah mula renggang. Bila adanya isu vaksin ini. Kita dah nampak dah bagaimana keadaan hari ini. Jadi kalau mereka yang belum nampak lagi, marilah kembali semula penghayatan Al-Quran supaya Allah beri kita hidayah
Allah nak beritahu kita sekarang ini banyak musibah yang akan ditimpakan lagi akibat perbuatan jahat manusia. Wattaqu yauman la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu suatu hari bila Allah turunkan kesan buruk ataupun azab kepada orang yang melakukan kezaliman, tetapi bukan kepada mereka sahaja azab tersebut. Bahkan khassah, orang yang lain juga akan mengenai azab akibat perbuatan jahat manusia. Hari ini apa kita tidak mau berfikir lagi kejahatan orang-orang Yahudi terhadap umat Islam? Adakah kita masih nak sambil lewa lagi? Dunia sudah hampir kepada kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah mula diturunkan oleh Allah. Bagi yang telah mempelajari, insya-Allah mereka semakin kuat kukuh imannya. Bagi yang tidak mahu mendalami lagi ilmu-ilmu Allah, ini yang kita bimbang nanti bila kata Rasulullah, sebahagian umat Islam sendiri akan menjadi pengikut Dajjal wal-iyazubillah. Allahu Akbar, subhanallah. Itu yang kedua tuan-tuan. Bila kita katakan Al-Quran itu antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Jadi marilah kita mempelajari Al-Quran dan cuba memahami maksud ayat-ayatnya. InsyaAllah hari akan datang tuan-tuan, kita akan sambung lagi tentang ayat Quran dan juga hadis-hadis nanti yang akan menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. InsyaAllah berilah sokongan kepada saya, lihatlah akan siaran ini yang telah pun dirakamkan melalui channel YouTube Sahabat Al-Furqan ataupun melalui Facebook. InsyaAllah boleh kita ulangi ilmu-ilmu ini bila-bila masa kita ada kelapangan untuk menambahkan pengetahuan kita. Sekadar itu saja untuk hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, keluarga tuan-tuan dan kita yang bersama sentiasa diberi taufik dan hidayah daripada Allah. Dijauhkan daripada wabak dan musibah yang tidak sanggup kita menanggungnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل